dulu. Baik, kepada semua pelajar, seandainya kamu nak tengok balik rakaman video kelas kita, okey, daripada bab 1 sampailah ke bab yang ke-7 semua, kamu boleh pergi ke YouTube channel cikgu, iaitu Cikgu Rafi Sejarah. Kamu pergi ke situ dan kemudian kamu cari playlist sejarah tingkatan 2. Dan yang mana satukah, dia ada banyak tau. Cikgu rasa dalam 70-80 video. So kamu cari, okay, video, kamu scroll ke bawah, kamu cari video yang bertajuk Sejarah Tingkatan 2 2022. Itu latest. Ya betul Zahra Syasmin. Dan subscribe, like and share. Terima kasih banyak. Cikgu sekarang subscriber sekarang sudah ada 1,400 mencecah 1,500. Terima kasih banyak kepada subscriber semua. InsyaAllah cikgu akan upload lagi video-video yang akan datang. Okay? Baik. So kita lihat di sini iaitu Kerajaan Negeri Sembilan. Kerajaan Negeri Sembilan ni uniknya adalah dia adalah datang daripada orang-orang ataupun masyarakat Minangkabau. Mana pula pen aku ni? Lama. Pen aku tak bersambung ke? Sekejap. Okey. Risau. Risau. Okey, sekejap. Pen cikgu tak bersambung ke? Sekejap. Okey, habis bateri ke ni? Okey. Satna, mana pula dia ni? Alah, tak dapat detect ah. Alah, tak dapat detect. Kejap. Okey. Balik. Okey, mana pula pennya ni? Nakib. Kau betulkan balik. Kau ni kan Nakib. Kan. Alah, tak dapat detect. Sekejap. Mungkin connection dia tak bersambung lagi ni. Okey. Sekejap nak. Alah, tak dapat detect. Okey, tak dapat detect lah. Yang dapat detect ialah mouse. Mouse pula dapat detect. Yang dia ni tak dapat detect. Tak apalah. Okey. Kenapa boleh conteng? Kenapa boleh conteng cikgu? Kejap, cikgu tengok. Okey. Sekarang cuba kau conteng. Saya ada pen hitam, cikgu nak pinjam. Kau ingat ni pen hitam ke? Ini pen untuk skrin lah. Suka hati kau je. Dia tak boleh detect dah. Sekejap. Okay, lagipun pen dah lama kot. Berjasa betul pen ni. Dah lama dengan cikgu. Dan akhirnya sampai masanya dia pun pergi jua. Dia pun pergi jua okay. Dah sampai masanya dah. Innalillahi wa okay. So wahai pen, terima kasih banyak kerana membantu selama bertahun-tahun dengan cikgu. Terima kasih banyak. Jadi sampai masanya untuk kamu dikebumikan. Nah, okay, baik. Okey, baik. Okey. Tak apa, kita gunakan mouse lah. Okey, kita gunakan mouse, tak apa. Okey. Baik. Kerajaan Negeri Sembilan. Kehadiran masyarakat Minangkabau. Kalau kamu tengok ini ada kehadiran masyarakat Minangkabau. Minangkabau ni sebenarnya adalah datang daripada tu nampak tak tu peta tu. Iaitu datang daripada Sumatera. Dan kalau spesifiknya ialah di kawasan Padang. Kawasan Padang tu Minangkabau. Jadi masyarakat Minangkabau ni yang ada di Sumatera ini telah pun berpindah pergi ke Siak lalu pergi ke Negeri Sembilan. Jadi masyarakat Minangkabau inilah yang telah ke beberapa wilayah di Negeri Sembilan membawa kepada pengasasan kerajaan Negeri Sembilan oleh siapa? Raja Melewar. Ingat apa tu? Raja Melewar ya. Dan sebelum itu Negeri Sembilan tak ada raja tau. Dia ada penduduk kat situ, tetapi penduduk-penduduk situ semuanya di bawah Kesultanan Johor Riau. Dia belum ada nama Negeri Sembilan lagi pada waktu itu. Asalnya merupakan naungan Kesultanan Johor Riau. Okay. Jadi cikgu Badak Sumbu Sumatera tu
Dekat Sumatera kan ada lagi ke cikgu? Ada. Okey, bukan badak sumbu Sumatera, badak Sumatera. Memang ada lagi. Ya, memang ada lagi sampai sekarang. Baik. Kemudian sejak awal abad ke-15, masyarakat Minangkabau yang berasal daripada Sumatera ini telah pun berpindah, iaitu telah merantau dan mendiami beberapa wilayah di Negeri Sembilan. Dan pada waktu itu bila dah ramai-ramai berpindah ke Negeri Sembilan, maka pada tahun 1770 4 penghulu. Kenapa diorang berpindah? Okey, bagus soalan itu. Baik, sebenarnya mereka berpindah adalah ke atas beberapa sebab, iaitu yang pertama, memang sifat orang Melayu dulu suka berhijrah untuk explore kawasan-kawasan baru. Itu satu. Okey, memang sifat mereka suka explore kawasan-kawasan baru. Yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan besar bahawa kawasan Minangkabau dan Sumatera ini sering dilanda gempa bumi. Gempa bumi dan juga sering dilanda gunung berapi, jadi mereka pun berpindah ke Negeri Sembilan. Bukan nomad. Nomad ni dia berpindah randah. Nomad ni berpindah randah, sentiasa berpindah randah, tak berhenti. Tapi ini dia berhenti. Dia berhenti dekat Negeri Sembilan. So kita tak boleh panggil dia nomad. Musafir bolehlah. Dia orang ada kena tsunami ke? Ada kemungkinan besar. Dan juga ada letusan gunung berapi, Gunung Krakatoa dulu. Jadi ini antara punca kenapa mereka berpindah. Dan apabila mereka dah sampai ke Tanah Melayu, maka ada 4 penghulu luak. Baik, apa itu penghulu luak, cikgu? Baik, korang tengok betul-betul. Penghulu itu maksudnya ketua. Ya, penghulu itu ketua. Jadi ada 4 orang ketua dan luak. Luak tu sebenarnya daerah. Jadi ada 4 orang ketua daerah sebenarnya lah. Tapi zaman dulu dipanggil 4 orang penghulu luak yang terdiri daripada kawasan mana? Iaitu penghulu Sungai Ujong, kemudian penghulu Jelebu, kemudian juga penghulu Johol dan juga penghulu Rembau. 4 orang ini telah pun hantar utusan untuk mereka menjemput anak Raja Minangkabau. Ya, anak Raja Minangkabau di Padang tu, di Padang tu. So diorang hantar 4 orang, diorang minta kepada Raja Minangkabau, wahai tuanku, silalah berikan kami seorang daripada putera tuanku untuk menjadi raja di tempat kami, iaitu di Negeri Sembilan. Begitu. Jadi jemput anak Raja Minangkabau di Sumatera bagi dirajakan, maknanya dia jadi raja di Negeri Sembilan. Maka Raja Minangkabau pun setuju. Raja Minangkabau pun mengutuskan anak dia, iaitu Raja Melewar, sebagai pemerintah di Negeri Sembilan. Maka Raja Melewarlah yang telah mengasaskan kerajaan Negeri Sembilan, iaitu yang berpusat di Seri Menanti pada tahun 1773. Dan baginda memakai gelaran Yam Tuan Seri Menanti. Yam Tuan Yam Tuan ni dikatakan sebagai kependekan bagi Yang Amat Mulia Tuan Seri Menanti. Kependekanlah. Dikatakan begitulah. Wallahualam. Namun baginda memakai gelaran Yam Tuan Seri Menanti dan beliau diiktiraf, maknanya mendapat pengiktirafan daripada Kesultanan Johor Riau. Maknanya Johor Riau, Sultan Johor pun kata apa? Memang iaitu Sultan di Negeri Sembilan itu, raja di Negeri Sembilan itu adalah Raja Melewar. Jadi barulah diiktiraf. Jadi inilah dia tentang
Negeri Sembilan. Dan kalau kita lihat di sebelah tu, inilah dia makam, ataupun makam tu maksudnya kubur. Makam tu kubur. Kubur Raja Melewar dan Permaisuri di Kampung Astana Raja di Rembau. Inilah dia. Tentang Negeri Sembilan. Siapa kat sini orang Negeri Sembilan? Siapa kat sini orang Negeri Sembilan? Boleh tak raise hand nak tengok? Siapa kat sini orang Negeri Sembilan? Anyone? Hemraj orang Negeri Sembilan ya. Okey. Alia orang Negeri Sembilan. Dia punya sebutan bahasa dia tu kan. Kalau saya dia akan sebut den. Den. Tapi kalau yang dia cakap tu ekau. Jadi dia akan kata apa? Den dah kata dah. Ekau ni dekil. Den dah kata. Den tu saya. Jadi itu antara contoh-contoh penggunaan bahasa daripada Negeri Sembilan. Den dah khabar kan. Den dah cerita. Saya dah cerita. Itu bahasa Negeri Sembilan. Unik Malaysia ni. Macam-macam logat ada. Macam-macam bahasa ada. Tapi the best part is Negeri Sembilan punya makanan. Dalam awang kenin ada cikgu. Okey. Baik. Kalau kita lihat, okey, Negeri Sembilan terkenal dengan makanannya yang pedas-pedas. Dia punya pedas tak boleh bawa bincang. Dia punya kalau gulai ayam, kalau sambal ikan, okey, semua kan dia punya pedas memang tak boleh bawa bincang. Makan pedas tu sampai berpeluh-peluh. Itulah dia. Okey, orang-orang Negeri Sembilan. Dan Negeri Sembilan terkenal, paling terkenal. Cikgu 5 tin susu pun tak hilang pedas. Ya, betul. Kalah wasabi, memang kalah. Okey. Dan juga Negeri Sembilan terkenal dengan apa? Dengan pusat pelancongan, iaitu di mana? Di Port Dickson. Okey, Port Dickson tu adalah sebahagian daripada tarikan pelancongan di Negeri Sembilan. So, itu sedikit tentang Negeri Sembilan. Baik. So, ingat nama-nama itu, iaitu seperti Raja Melewar, Raja Minangkabau, ya. Dan mereka lah yang telah memulakan pengasasan kerajaan Negeri Sembilan. Baik, tahukah anda ni tengok nama Negeri Sembilan ni merujuk kepada persekutuan 9 buah negeri. Maknanya, Negeri Sembilan itu merujuk kepada ada 9 daerah yang telah bersatu. Ya, 9 daerah yang telah bersatu. Dan daerah itu, zaman dahulu, daerah itu dipanggil negeri. Iaitu Negeri Rembau, Negeri Sungai Ujong, Negeri Seri Menanti, Negeri Jelebu, Negeri Jempol. Jadi bila disebut ada berapa ni? Ada 9 buah negeri. Jadi dia kata apa? Disatukan semua jadi Negeri Sembilan. Itulah dia. Negeri Sembilan. Jadi persekutuan 9 buah negeri ini dalam istilah Minangkabau, negeri ini membawa maksud kawasan ataupun daerah. Jadi 9 buah negeri ini ialah kita kira Sungai Ujong, kemudian juga Jelebu, kemudian juga Jempol, ya, kemudian juga Johor, kemudian juga Rembau, dah 5 dah, kemudian Tampin 6, ya, kemudian Ulu Muar 7, Inas 8 dan Gunung Pasir 9. So ada 9 buah daerah, 9 buah negeri. Jadi sebab itu dijadikan Negeri Sembilan. Kenapa sekarang dikurangkan daerahnya? Daerah-daerah itu digabungkan. Ada beberapa daerah digabungkan untuk apa? Untuk memudahkan pentadbiran. Untuk memudahkan pentadbiran dan pengurusan. Jadi nasib baiklah nasib baik ada 9 daerah. Cuba korang bayangkan ada 10 daerah. Tak ke dipanggil Negeri 10?
Kalau ada 11, negeri 11. Kan pelik tu. At least negeri 9 ni macam masuk akal lah juga kan. Tapi kalau ada sampai 12, 13, negeri 13. Pelik betul negeri tu ya. Negeri 20, ya betul. Baik, ada yang tanya, susah sangat ke nak jaga 9 daerah ni? Dia tak susah. Tapi pengurusan itu akan menjadi begitu complicated. Contoh contoh. Okey, cikgu bagi contoh Kalau kamu nak tahu okey, MBSA, Majlis Bandaraya Shah Alam. Kamu tahu tak Majlis Bandaraya Shah Alam tu dia punya kawasan pengurusan sampai mana? MBSA tu dia punya pengurusan sampai ke Denai Alam. Sampai ke Sungai Buloh. Sampai ke Sungai Buloh Jadi kalau kita fikir, kenapa Sungai Buloh tak buat dia punya pengurusan sendiri? Sungai Buloh, Denai Alam telah digabungkan, dimasukkan dalam Shah Alam. Supaya apa? Supaya Shah Alam boleh uruskan kawasan tu. Dia begitu. Ini memudahkan pengurusan. Okey? Jadi kena faham tu. Kena faham kenapa digabungkan. Okey. Baik. Itulah dia berkaitan dengan Kerajaan Negeri Sembilan. Maknanya ada sembilan daerah yang dipanggil 9 negeri. Sebab itu dipanggil Negeri Sembilan. Baik. Dan kemudian, selepas saja Raja melewat, salah seorang lagi pemerintah yang terkenal ialah Yam Tuan Antah. Ini memang korang kena ingat Yam Tuan Antah. Kenapa? Beliau merupakan antara pemerintah yang masyhur, iaitu baginda berusaha menjamin keamanan negeri daripada campur tangan kuasa luar. Untuk pengetahuan kamu, Yam Tuan Antah ini adalah salah seorang pahlawan tau. Salah seorang pahlawan sama macam Mat Kilau, sama macam Datuk Bahaman, sama macam Datuk Maharaja Lela, Dul Said. Sama. Yam Tuan Antah inilah yang telah menyerang British. Menyerang British untuk menghalau British daripada kawasan Negeri Sembilan. Namun begitu, kalau kita lihat akhirnya Yam Tuan Antah kalah. Tetapi Yam Tuan Antah dilantik oleh British untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. Nampak tak? Jadi itu berkaitan Yam Tuan Antah. Nama dia Yam Tuan Antah. Okey. Jadi Yam Tuan Antah ini telah berusaha menjamin keamanan negeri daripada campur tangan kuasa luar. Okey, jadi kalau kita lihat diorang tahu Yam Tuan Power. Ya, betul. Jadi kestabilan pemerintahan membolehkan Negeri Sembilan memperluas hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Baik. Kemudian daripada Raja Melewar itu telah wujud satu tradisi, iaitu traditions, which is nak melantik pemerintah. Tradisi melantik pemerintah dari Minangkabau. Maknanya nak lantik anak raja mesti ambil daripada Minangkabau. Namun tradisi ini berakhir dengan kemangkatan Yam Tuan Lenggang. Maka selepas itu anak dia Yam Tuan Raden pada 1830 telah menandakan bermulanya sistem penggantian waris pemerintah tempatan, penggantian Raja Negeri Sembilan itu daripada keturunan Yam Tuan Raden sahaja. Sebelum tu raja-raja mestilah dilantik, diambil daripada Minangkabau. Kenapa diorang berhenti bila dia mangkat? Sebab mereka tak mahu lagi bergantung kepada Minangkabau. So mereka nak teruskan daripada keturunan Yam Tuan Lenggang tu. Yam Tuan Lenggang, kemudian Yam Tuan Raden, dan seterusnya raja-raja seterusnya. Namun begitu, walaupun anak dia yang naik,
okey, menjadi raja, tapi kuasa memilih yang tuan itu kekal ditentukan oleh undang yang 4. Kuasa memilih yang tuan itu kekal ditentukan oleh undang yang 4. Baik, undang yang 4 ni maksudnya adalah 4 orang pemerintah tertinggi daripada 4 daerah. Iaitu siapa? Iaitu penghulu Sungai Ujong, kemudian juga penghulu Jelebul, penghulu Jelebu, okey, Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan juga penghulu Rembau. So ada 4 penghulu yang okey, kuasa mereka melantik yang tuan besar. Jadi nanti kita akan tengok dia punya hierarki dia. Baik, sebelum cikgu pergi seterusnya, korang fahamkan ni dulu. Dan korang bagi tahu cikgu, ada tak mana-mana yang korang tak faham? Tadi kita tahu tentang Raja Melewar. Okey, Raja Melewar diambil dan dijemput untuk jadi raja. Sekarang ni dengan nama Yang Tuan Antah, kemudian Yang Tuan Lenggang, kemudian Yang Tuan Raden, kemudian undang yang 4. Okey, ada tak mana-mana bahagian yang kamu tak faham lagi? Supaya cikgu boleh explain lagi. Ada tak? Ada tak mana-mana yang tak faham tu? Cuba korang tengok betul-betul. Faham ke tak faham? Kalau faham, bagi tahu. Faham cikgu? Kalau tak faham pun bagi tahu. Tak faham cikgu? Begitu. Okey. Faham ke tak faham? Okey, boleh tak explain? Faham, okey. Boleh tak explainkan lagi sekali cikgu? Okey. Baik. Kurang faham ya? Ya, betul. Baik, dia sebenarnya macam ni. Tak berapa sangat cikgu. Okey, macam ni. Sebenarnya macam ni. Korang jangan tengok Yang Tuan Antah tu. Yang Tuan Antah tu, yang kotak warna purple tu, korang jangan tengok tu dulu. Korang tengok bahawa daripada sepatutnya nota ni, daripada Raja Melewar ni, kan Raja Melewar mengasaskan kerajaan negeri Sembilan kan? Dia memakai gelaran Yang Tuan Seri Menanti. Kemudian sepatutnya nota ini diteruskan kepada tradisi melantik pemerintah. Selepas Raja Melewar, dipanggil pula anak raja seterusnya daripada Minangkabau. Kemudian bila Raja Minangkabau tu, raja tu meninggal dunia. Ambil lagi anak Raja Minangkabau yang lain. Tetapi tradisi melantik pemerintah dari Minangkabau itu stop. Dia berakhir apabila Yang Tuan Lenggang mangkat. Maknanya meninggal dunia. Bila Yang Tuan Lenggang dimangkat, maka dia orang tak nak pergi lagi dalam Minangkabau. Dia kata apa? Kita ni sekarang ni Yang Tuan Lenggang dah tak ada, dah mangkat. Siapa nak ganti ni? Dia orang kata apa? Pada zaman dahulu, kita akan pergi Minangkabau. Kita jemput lagi anak raja daripada sana untuk jadi raja di sini. Sekarang nak buat lagi ke? Tak payahlah kot. Habis tu siapa nak ganti jadi raja? Kita lantik anak Yang Tuan Lenggang ni menjadi raja kita. Maknanya kita melantik anak kepada arwah ni. Anak si arwah ni, kan anak dia ada. Yang Tuan Lenggang kan ada anak. Yang Tuan Lenggang kan dah meninggal dunia. Anak dia Yang Tuan Raden. Kita lantik Yang Tuan Raden tu jadi raja. Okey tak? Okey. Okey terus. Jadi bermulalah selepas itu, bermulalah sistem penggantian waris pemerintah tempatan itu daripada keturunan Yang Tuan Raden. Maknanya, raja-raja selepas tu kan, Yang Tuan Raden. Kemudian bila Yang Tuan Raden meninggal dunia, anak dia pula naik jadi raja. Kemudian bila anak dia meninggal dunia, naik pula cucunya jadi raja. Bila cucu dia meninggal dunia, naik pula cicitnya. Nampak tak? Daripada keturunan Yang Tuan Raden. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Baik. Namun begitu, diorang tak boleh lantik diri sendiri. Diorang tak boleh lantik diri sendiri, iaitu apabila raja tu mangkat, anak dia tak boleh isytihar. Bapa aku dah mati,
bapa aku dah mangkat, sekarang aku jadi raja korang. Dia tak boleh isytihar macam tu. Dia tak boleh. Jadi bila raja dah mangkat, empat orang kita kata sebagai 4 orang penghulu ni, iaitu penghulu Sungai Ujong, penghulu Jelebu, penghulu Johor dan juga Rembau. Mereka pun bersidang. Mereka pun bermesyuarat. Okey, sekarang kita kena mesyuarat. Kenapa? Kita kena cari pengganti kepada raja yang telah mangkat ini. Jom kita bincang. Anak baginda ada berapa? Ada 4 orang. So kita nak pilih yang mana? Okey, dalam ramai-ramai ni kita akan pilih yang sulung. Okey. So yang sulung kita kata kemudian kita setuju, kita pergi jumpa pada anak sulung dia. Okey. Okey, Tuanku Putera. Kami sebelah suara Patik dan sahabat-sahabat Patik, okey, sebulat suara setuju untuk melantik okey Tuanku Putera menjadi Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Ya. Dia macam tu. Maknanya kuasa lantikan tu masih lagi pada 4 orang. 4 orang, okey, undang yang dipanggil undang. Okey, 4 orang undang iaitu undang Sungai Ujong, undang Jelebu, undang Johor dan juga undang Rembau. Okey. Masih. Maknanya yang Tuan Raden ni dan anak cucu dia masih lagi berketurunan Minangkabau. Kan. Minangkabau, okey, orang Negeri Sembilan. Pernah dengar lagu orang Negeri Sembilan? Poi pokan, naik basikal. Pernah dengar lagu? Pernah kan? Apa daya motong gotah, apa nak dikata, gitu. Jadi itulah lagu Negeri Sembilan. Okey. Jadi memang tak faham. Memang tak faham okey, jadi tak apa. Nanti korang belajarlah pelan-pelan. Okey. Baik. Dalam banyak-banyak daerah kalau kita lihat kita ada 9 daerah, 9 daerah Negeri Sembilan ni. Satu daerah yang menjadi pusat pemerintahan ialah Seri Menanti. Dan Seri Menanti ini kekal menjadi tempat bersemayam, tempat tinggal Yang Tuan Besar Negeri Sembilan sampailah sekarang. Sampai sekarang. Manakala istana di Seremban merupakan istana hinggap. Kamu tahu apa itu istana hinggap? Istana hinggap ni maksudnya apa tahu? Iaitu istana yang disinggahi sekejap-sekejap. Alah, macam mak ayah kamu lah kan. Okey, memang tinggal sekarang kat rumah kamu. Tapi rupanya mak ayah kamu ada beli rumah dekat Kedah ke, ada beli rumah dekat Kelantan ke, ada beli rumah dekat Melaka ke kan. Sebulan sekali, 2 bulan sekali ke kan. Dia pun balik kampung, pergi tengok rumah tu. Jadi rumah tu dipanggil apa? Rumah hinggap. Jadi kalau macam raja-raja, dia pakai istana hinggap. Istana yang disinggahi sekejap-sekejap. Ada ya? Ada. Memang ada. Macam Sultan Selangor. Sultan Selangor, dia punya istananya di Shah Alam. Tapi dekat Kelang pun ada. Dekat Kelang pun ada istana. Istana raja. Tapi itu istana hinggap. Macam itulah. Memang ada. Okey. Baik. Cikgu kayanya diorang. Siap ada istana hinggap. Nama pun raja. Kau ni kan agak-agak lah. Memang nama raja. Dia nak berumah banyak ke, nak isteri banyak ke, nak anak banyak ke, nak kereta banyak ke, memang dia layak. Memang dia layak. Kan? Okey, tapi ada je rakyat tak cukup makan. Baik. Kes rakyat tak cukup makan ni bukan salah raja. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang tau, selalunya rakyat tu sendiri yang malas. Dan ini memang terbukti sebab cikgu pernah terlibat dalam JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat tau. Rupa-rupanya ada orang yang dapat bantuan tau. Orang miskin dapat bantuan, dia sihat. Tapi dia tak nak kerja.
Dia suka terima bantuan aja. Ada. Ada. Kan? Dia kata, oh, itulah, inilah, sakitlah, apa semua kan. Tapi kan, sebenarnya bila dapat duit kan, dia beli telefon, dia beli dia beli telefon. Ada, memang ada. Jadi orang-orang macam ni, dia sendiri yang tak nak ubah diri dia. Tapi macam mana kita nak ni? Kan? Jadi tak bolehlah salahkan raja. Kan? Diri sendiri yang tak nak ubah. Moral of the story, jangan bagi bantuan. Kalau tak nak bagi bantuan, let's say, kalau kita stop bagi bantuan, apa yang akan berlaku? Mereka akan terdesak nak makan. Mereka terpaksa nak cari makan juga. Bila tak dapat kerja, mereka akan buat apa? Akan berlaku masalah, masalah jenayah. Berlaku peras ugut, rompak, curi, pecah masuk. Itu yang kita tak nak. Hidup tak aman. Jadi mau tak mau, kan, kita terus beri bantuan sambil nasihat. Nah, ini beras. Nah, ini duit. Tapi lain kali pergilah kerja. Tu ada kilang, situ ada perlukan pekerjaan. Okey, perlukan pekerja-pekerja untuk bekerja. Pergilah kerja kat sana. Ya, baik. Nanti saya akan pergi. Lepas tu tak pergi juga. Memang ada macam tu. Memang ada. Diorang duduk kat homeless shelter ke? Tak. Diorang bina rumah sendiri kan, rumah-rumah kampung, duduk tepi-tepi sungai. Okay. Kadang-kadang rumah tepi sungai, tapi ada estro. Rumah tepi sungai, tapi ada estro. Kau bayangkanlah. Tapi malas nak kerja. Macam mana? Memang ada macam tu. Memang ada. Jadi, kan, kena orang-orang macam ni, kita tak boleh nak bantulah kan. Kan? Kalau orangnya memang tua sampai tak boleh kerja, ya. Ain Zulaikha, ada kes, bapa dia dah tua. Mak dia dah tua. Dah tua, memang tak boleh kerja. Anak-anak dia tu sihat lagi. Anak-anak pun malas kerja. Anak-anak pun malas kerja. Pening kau? Memang ada. Cikgu pernah jumpa. Memang ada. Esok tu kerajaan bagi ke? Tak, dia pergi beli sendiri. Kerajaan bagi bantuan duit raya kan. Nah, duit raya RM500 kepada keluarga miskin. Oh nah, okay, duit raya sebanyak RM1,000 untuk keluarga miskin ini. Kesian mereka. Kesian mereka. Duit RM1,000 dia pergi apa? Dia pergi daftar bayar esok. Kemudian beli phone baru. Kau rasa? Ada, memang ada. Memang ada. Jadi, orang macam ni kita dah tak boleh buat apa. Okay. Dia punya tahap malas tu, macam 1,000 alasan dia bagi. Jadi, so kita tak boleh salahkan raja sebenarnya. Kita tak boleh salahkan raja dalam hal ini. Diri sendiri yang kena ubah. Diri sendiri yang kena ubah. Ingat cikgu tak nak. Okay, dengar sini semua okay. Dengar sini semua Kita ada 39 orang, 40 orang ni, cikgu tak nak 40 orang ni, 39 orang ni hidup dengan malas. Jangan jadi malas. Okay, teruskan rajin. Rajin buat apa? Tak kisah rajin buat apa. Rajin bersukan ke, rajin belajar ke, rajin buat kemahiran ke. Yang penting rajin. Jangan malas. Ingat tu. Okay. Ni kalau cikgu tahu siapa-siapa yang malas ni, okay, dah besar-besar pun malas lagi kan. Cikgu jumpa dia, cikgu lempang-lempang dia. Kau ni kan aku dah cakap, masuk dulu, rajin. Ni malas kenapa? Gitu. Okay. Saya rajin menjadi malas. Tu pun rajin. Pravin, kau nampak ni? Kau nampak ni? Kan? Kau ada je alasan kau je. Okey, baik. Okey. Kita teruskan. Okey. Kita gurau ya. Okey, baik. Kita tengok di sini. Ini ada satu peta. Peta menunjukkan persekutuan 9 daerah atau negeri. Okey, atau negeri. Okey, pada peringkat awal dalam kerajaan Negeri Sembilan. Nampak tak? Okey, kalau kita lihat, Jelebu satu negeri, Sungai Ujong satu negeri, Ulu Muar satu negeri, Seri Menanti satu negeri. So, Gunung Pasir dengan Inas tu telah digabungkan sebab dia daerah yang kecil-kecil.
Gabungkan sekali lah, jadi besar. Okay. Jempol, johol, tampin, rembau. Kan? Cikgu bila dah besar? Nakib. Kau punya ayat ni kan? Nakib cakap apa tahu? Saya rasa saya boleh jadi suri rumah yang berjaya lah cikgu bila dah besar nanti. Nakib, kau lelaki. Kenapa kau nak jadi suri rumah? Kau nak jadi macam ni? Suri rumah macam ni. Lepas tu kau beranak. Kau tu lelaki pandai. Jangan. Jangan kadang-kadang. Kan? Okey. Baik. Laki jadilah laki. Perempuan jadilah perempuan. Mak saya dah latih buat kerja rumah. Iya tahu. Suri rumah bagi lelaki apa cikgu? Surah rumah. Surah rumah. Lelaki jadi no. Okey, korang dengar sini. Lelaki tak boleh jadi suri rumah. Korang dengar betul-betul. Jangan. Sebab hukum alam. Lelaki kena melindungi wanita. Lelaki kena keluar mencari rezeki. Itu lelaki. Perempuan dia kena dilindungi. Maka sebab itu perempuan sebaik-baiknya duduk di rumah dan menguruskan rumah tangga. Makan minum dan sebagainya. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Kalau terbalik, habis. Akan berlaku huru-hara. Kalau lelaki tu OKU, macam mana cikgu? Kalau lelaki tu OKU sekalipun, kamu boleh bantu dia. Okay. Kamu boleh bantu dia. Sebagai isteri boleh bantu dia untuk mencari pendapatan. Boleh bantu. Tapi jangan take over. Kalau wanita itu lebih successful daripada lelaki, macam mana cikgu? Kalau perempuan itu, wanita itu lebih sukses, kerjaya dia lebih besar daripada lelaki itu, macam mana pun dia dalam rumah tangga dia mesti bagi suami dia lead. Kena jadikan lelaki dia ketua dalam rumah. Macam-macam mana sekalipun. Maksudnya lelaki kena bekerja walau apapun. Betul. Perempuan ada pilihan. Nak kerja boleh, tak kerja pun tak apa. Lelaki memang kena keluar. Faham tu? Jangan terbalikkan. Saya nak jadi suri rumah lah. Lepas tu suruh bini kerja. Kau pergi kerja lah, kau pergi kerja. Aku nak duduk rumah. No. Tak boleh. Itu melanggar hukum alam. Okay. Melanggar hukum alam. Macam seolah-olah engkau orang suruh si lelaki itu bersalin. Engkau orang suruh lelaki itu hamil dan mengandung. Boleh? Tak boleh. Jangan. Okey. Jangan. Korang kan illegal. Bukan sekat illegal, tak masuk di akal kan. Boleh. Arif, kau jangan cuba. Jangan cuba, Arif. Okay. Jangan cuba. Jangan. Boleh je suruh. Okay. Tapi tak pasti jadi. Jangan. Okay. Seahorse Allah, seahorse tu lain. Itu binatang pandai. Kita ni manusia. Okay. Baik. So Negeri Sembilan sebenarnya ada 9 buah daerah yang dipanggil negeri dan itulah dia 9 daerah yang ada yang kita telah tengok dalam peta tu. Okey. Baik. Inilah dia gambar-gambar menunjukkan Istana Seri Menanti. Nampak tak? Ini Istana Seri Menanti tau. Korang tengok istana dia. Baik. Ini istana dia. Masih ada lagi di Seri Menanti. Dan kalau kamu lihat, inilah dia istana dia, di mana kalau kita lihat di situ ada singgah sana, tempat di mana raja duduk. Yang anjung tu pula, anjung tu adalah tempat di mana para pembesar akan duduk di tepi-tepi untuk bertemu raja dan membincangkan masalah negeri. Itulah dia. Dan tak roboh ke cikgu? Tak. Dan untuk pengetahuan kamu, istana ini dibina tanpa sebatang paku pun. Dia tak pakai paku. Dia tak pakai paku. Ingatkan anjung tu kolam. Bukan. Dia guna skru tak? Dia buat macam mana? Dia buat macam ni. Bukan gam. Dia tak pakai gam.
Kamu tahu dia buat apa? Okey, contohnya kayu ni, dua kayu Macam mana nak sambungkan kayu ni dengan kayu ni? Korang tengok logiknya. Dia orang buat apa tahu? Dia orang akan buat lubang. Dia akan buat lubang supaya papan itu akan masuk kat situ. Dia pakai selak. Nampak tak? So bila selak macam tu, dia sangat kuat. Lepas tu yang papan lain pula masuk selak. So dia macam puzzle, dia selak puzzle kan. So dia akan jadi begitu. Tanpa sebarang paku. Nampak tak? Ya. Dia pakai selak-selak. Memang kukuh ke? Kukuh. Kau bayangkanlah contoh macam ni yang ini pula dia pakai selak macam tu kan. Katakan ini lubangnya, ini selaknya. So dia masukkan macam tu. Okay, dia masukkan macam tu kan. Kan tak bergerak tu. Tak bergerak. Kemudian yang sini pula ada selak lagi. Okay. Tak, dia bukan buat longgar tau. Dia buat rapat. Dia buat rapat. Jadi bila rapat tu, tak bergerak benda tu. Dia buat rapat sampai tak bergerak benda tu. Dia pakai selak-selak aja. Sebab itu tak ada satu paku tu. Ya, betul. Jadi hebat orang dulu membina istana besar tanpa sebarang paku. Dia orang ada kira-kira ke? Ya, ada kira-kira dia. Hebat tak hebatlah istana tu okey. So ini gambar menunjukkan istana Seri Menanti yang dibina tanpa sebarang, tanpa sebatang paku pun. Dia orang pakai selak-selak aja. So memang hebatlah Memang hebat. Baik. Ini kehebatan orang kita lah. Okey, dan dah alang-alang ni kita masuk kepada Kerajaan Perlis. Sebelum kita masuk Kerajaan Perlis, okey, korang tahu kan, ada apa-apa soalan tentang Negeri Sembilan? Okey. Kalau ada boleh terus tanya. Dan untuk pengetahuan kamu, manakah poin-poin yang penting? Poin yang penting adalah nama-nama tokoh seperti Raja Melewar, kemudian penghulu-penghulu luar, 4 orang penghulu luar, kemudian juga nama dia iaitu gelaran dia Yang Tuan Seri Menanti. Kemudian juga ada Yang Tuan Lenggang, Yang Tuan Raden, dan juga kalau kita lihat yang last iaitu Yang Tuan Antah, antara Yang Tuan ataupun raja yang paling terkenal kerana beliaulah berani mempertahankan Negeri Sembilan dan juga beliau telah menentang British. So itu tentang Negeri Sembilan. Ingat nama-nama watak-watak tu. Macam korang tengok filem lah kan. Bila korang tengok filem Avengers, korang akan ingat apa? Iron Man, kemudian juga Captain America. Kamu ingat nama-nama watak tu kan? Samalah macam sejarah. Paling penting dalam satu sejarah tu iaitu apa tau? Nama-nama watak. Nama-nama pihak yang terlibat. Tu nak kena ingat. Setiap cerita tu ada dia punya tokoh-tokoh dia. Baik. Cikgu, saya tak faham. Kenapa Negeri Sembilan naungan Kesultanan Johor Riau, tapi diorang pergi Sumatera untuk mengasaskan Negeri Sembilan? Bukan ke kena pergi Johor ke? Baik. Itu bagus soalan tu. Apa maksud naungan? Apa maksud naungan? Naungan maksudnya perlindungan. Jadi, dulu kawasan Negeri Sembilan sebelum ada raja, dia di bawah perlindungan Kesultanan Johor Riau. Maknanya Johor Riau lindungi dia je. Tapi kalau dia nak cari raja sendiri, nak cari raja daripada Keturunan Minangkabau, dia kena pergi cari sendiri. Dia tak perlu cari Kesultanan Johor. Macam tu. Contoh macam ni Kalau korang tak boleh bayangkan lagi kan. Contoh macam ni. Korang ingat tak? Melaka pernah mendapat lindungan daripada kerajaan Cina, betul tak? Kerajaan Cina pernah memberi perlindungan kepada Melaka. Jadi, adakah Sultan Melaka nak cari Raja Melaka, dia kena pergi negara Cina? Tak. Tidak. Tak ada kaitan. Kau nak buat, kau buat sendirilah.
buat keturunan raja sendiri. Jangan pergi China semata-mata nak ambil raja. Tak. Tak. Jadi perlindungan itu hanya perlindungan saja daripada serangan musuh dan sebagainya. Faham? Bagus. Jadi itu maksud perlindungan. Cikgu, tak boleh ke negara buat movie atau cerita action yang berdasarkan sejarah yang berlaku kat Malaysia? Senang sikit nak ingat sejarah sebab kita dapat saksikan benda tu. Lepas tu kalau enjoy, kita senang ingat tak? Okey, baik. Sebenarnya macam ni. Macam ni. Korang tengok betul-betul. Dalam sejarah tingkatan 2 ada berapa bab? Sejarah tingkatan 2 ada berapa bab? Ada 10 bab. 10 bab tu 10 bab yang berbeza kan? Yang berbeza-beza. Takkanlah 10 bab yang berbeza-beza tu nak digabungkan satu. Nanti lagi tak faham. So kena buat 10 filem. Gila pun nak buat 10 filem. Satu filem pun dah berjam-jam, dah memakan belanja yang berjuta. Takkan nak buat 10 filem. Betul tak? Kalau 10 season, itu maknanya filem bersiri. Harus diingat, bab 1 dengan bab 2 berbeza. Bab 3 dengan 4 berbeza. Bab 5 dengan bab 6 berbeza. Dia tak ada penggunaan watak yang sama. Kalau yang season tu watak sama tak apa. Betul tak? Ini watak tak sama. Buat 10 episod je cikgu. Buat 10 episod. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya cikgu pernah ada idea nak buat dalam bentuk filem sebenarnya. Cikgu dah ada idea. Okey. Tetapi dalam bentuk filem dan ianya adalah filem anime. Ya, filem anime. Cikgu dah ada idea tu nak buat tu filem anime tu. Okey. Namun begitu bukan senang sebab nak cari kepakaran orang yang expert, kepakaran untuk buat watak dan juga untuk buat tiru betul-betul daripada buku sejarah untuk setiap bab tu. Jadi orang yang berkemahiran tu susah nak dapat. Takkan nak suruh cikgu pula melukis, bila nak siapnya, kan? Jadi kan, ya, cikgu nak buat juga. Kenapa tak guna orang lidi? Nanti semua orang kan, kalau kau bayangkan, takkan 10 bab 10-10 pakai orang lidi. Macam, okey, orang ni lagi. Okey, orang ni lagi. Tak ada feel lah. Kan? Cikgu buat short film, cikgu jadi aktor. Kalau cikgu jadi aktor, kalau 10 bab, 10-10 cikgu jadi hero, marah orang luar. Balik-balik muka ni hero. Balik-balik muka ni yang hero. Tak ada orang lain ke? Itulah. Dalam muka ni juga yang keluar TV. Dalam muka ni juga yang main gitar. Dalam muka ni juga. Kan? Muka ni yang keluar TV. Muka ni main gitar. Stres orang kat luar tu nanti. Okay. Muntah. Lah, muka ni lagi muntah. Tak nak aja tu. Tak ada. Kita akan ambil watak yang berbeza-beza lah. Mungkin nanti Lily jadi hero, Razan jadi hero, Amar Kowi jadi hero. Gila-gila lah, kan? Kan? Ya, kan? Tapi Amar Kowi boleh, Dia boleh jadi ni, jadi apa? Jadi ketua bagi angkatan tentera yang Sing tu. Amar Kowi boleh. Baik. Okey. Okey. Begitu ya. Amar Kowi. Okey. Baik. So itu daripada Negeri Sembilan. Dan hari ini kita berkesempatan untuk masuk yang Kerajaan Perlis. Perlis. Okey. Salah satu kerajaan yang terakhir yang kita nak masuk iaitu Kerajaan Perlis. Dan kalau kita lihat Perlis ini, okey, sebenarnya Perlis ini salah satu negeri yang mempunyai pengaruh Kedah dan Siam. Maksudnya apa cikgu? Maksudnya dulu Kerajaan Perlis ni sebenarnya adalah sebahagian daripada Kedah dan juga sebahagian daripada Siam. Siam tu Thailand. Ya, Siam tu Thailand. Jadi pelantikan salah seorang watak utama ni, Syed Hussein Jamalul Lail. Ni nama dia. Kalau ada Jamalul Lail tu maknanya itu keturunan Raja Perlis lah.
Jadi pelantikan Syed Hussein Jamalul Lail ni sebagai pemerintah inilah merupakan asas kepada pembentukan kerajaan Perlis. Jadi pada peringkat awal, Perlis sebenarnya adalah sebahagian daripada wilayah Kedah. Sebab itu, cikgu tahu dalam kelas ni ada mak ayah dia orang Perlis. Kalau kamu tahu bahasa Perlis dengan bahasa Kedah lebih kurang sama je. Lebih kurang sama. Hangpi mana. Sama. Sama. Tak ada beza sangat pun. Jadi kerana apa? Kerana dulu Perlis pun sebenarnya sebahagian daripada Kedah. Jadi Sultan Kedah pada waktu itu iaitu Sultan Muhyiddin Mansur Shah. Okay. Dan juga Sultan Diauddin Mukarram Shah dan Sultan Diauddin Mukarram Shah II. Semua sultan-sultan ini telah menjadikan Perlis sebagai pusat pemerintahan kerajaan pada awalnya lah. Perlis sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Kemudian Sultan Muhyiddin Mansur Shah, Sultan Kedah yang ke-14 ini telah membina kota Sena yang menjadi asas kepada perkembangan Bandar Kangar. Kangar sekarang ni adalah ibu negeri Perlis. Nama dia dulu Kota Sena. Sena tu pokok. Kota Sena. Yang menjadi asas kepada perkembangan Bandar Kangar. Jadi, Sultan Diauddin Mukarram Shah I, Sultan Kedah ke-15 telah mengasas dan membangunkan Kota Kayang. Satu lagi kota. Tadi Kota Sena. Ini Kota Kayang. Yang merangkumi kawasan Kuala Perlis dan juga Kota Keran, dan baginda dimakamkan di Kota Kota Kayang apabila baginda mangkat. Sultan Diauddin Mukarram Shah pula membangunkan Kota Kayang ini semasa menjadi Raja Muda, dan kemudian beliau membentuk Mukim Arau ataupun macam daerah Arau, lalu melantik Syed Harun Jamalul Lail sebagai penghulu pada tahun 1798. Mula-mula Syed Harun. Okey. Sebenarnya kalau korang tengok betul-betul, cerita ni macam kita kata complicated. Macam mana ni cikgu? Kejap Sultan Muhyiddin Mansur Shah, sekejap Sultan Diauddin Mukarram Shah, sekejap Diauddin Mukarram Shah II. Apa yang dia nak cerita sebenarnya cikgu? Cerita dia macam ni. Sebenarnya cerita dia ialah, mula-mula bandar yang mula-mula dibuka ialah Kota Sena. Oleh Sultan Kedah. Sultan Kedah yang seterusnya pula membangunkan satu lagi kota yang lain. Jadi ada satu kota tu iaitu Mukim Arau itu, Sultan Kedah seterusnya lantiklah Syed Harun Jamalul Lail ini jadi ketua, iaitu jadi penghulu. So, itu yang berlaku Ini belum jadi negeri Perlis. Syed Harun Jamalul Lail ni jadi penghulu je. Semasa di bawah pengaruh Siam pada tahun 1839, Kedah dipecahkan kepada 4 unit pentadbiran, iaitu Setul, Perlis, Kubang Pasu dan juga Kedah. Nampak tak? Kalau kamu tengok peta tu, kamu tengok peta tu, nampak tu yang di atas tu Setul, kemudian Perlis, Kubang Pasu dan juga daerah seterusnya iaitu Kedah. Dah ada 4 kawasan pentadbiran Mas waktu ni Siam. Bukan Setul. Dan pada tahun 1843 Siam telah mengiktiraf Syed Hussein Jamalul Lail, iaitu anak Syed Harun tadi. Siam mengiktiraf Syed Hussein Jamalul Lail sebagai pemerintah negeri Perlis dengan gelaran, korang tengok sekali ni, one shot cikgu baca, dengan gelaran Pia Songkram Ramu Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Ambil engkau. Cuba korang baca pula. Cuba korang baca. Kan?
terbelit-belit lidah. Piasongkram ramu wicit. Kan susah nak sebut. Cuba korang sebut betul-betul. Piasongkram ramu wicit wilis asmara pia pelik. Cikgu boleh ulang. Cikgu ulang ya. Ulang. Kau suruh ulang? Ulang lah. Ulang. Oh kan? Okey, baik. Oh, nama. Okey. Piasongkram ramu wicit wilis asmara pia pelik. Itu nama dia. Okey. Tapi nama tu nama gelaran yang diberi oleh Raja Siam. Raja Siam bagi gelaran ini kepada Syed Hussein Jamaludin. Macam mana nak ingat tu? Alah, engkau ingat panjang-panjang tu nama dia lah tu. Nak sebut pun susah, berbelit lidah saya. Cuba korang baca, korang dengar betul, korang dengar betul-betul. Korang dengar betul-betul. Piasongkram ramu wicit wilis asmara pia pelik. Okey. Macam mana diorang sebut nama gelaran panjang sangat? Panggil pia-pia je lah. Ikut kau lah Faiz, ikutlah. Pia-pia pun pia-pia lah. Macam mana diorang sebut nama gelaran panjang sangat? Itulah. Okey. Jadi, iaitu Pangsongkram. Okey. Siam telah iktiraf Syed Hussein Jamaludin sebagai pemerintah negeri Perlis sahaja dengan gelaran Piasongkram ramu wicit wilis asmara pia pelik, dan Syed Hussein Jamaludin telah menjadikan Arau. Arau ni satu bandar. Arau ini sebagai pusat pemerintahan. And yang tak bestnya apa korang tahu? Yang tak bestnya ialah korang tahu tak? Nanti cerita-cerita lah. Ini peta menunjukkan negeri naungan Siam ni, Setul, Perlis, Kumbang Pasu dan Kedah. Baik. Bila Syed Hussein Jamaludin ini menjadi pemerintah, maka ini menjadikan Perlis sebagai sebuah negeri yang berdaulat. Apa maksud negeri berdaulat? Maknanya negeri yang merdeka. So dia bukan lagi di bawah kerajaan Kedah. Dia telah menjadi satu negeri yang berasingan. Kenapa boleh jadi negeri berasingan, cikgu? Sebab apabila Raja Siam mengiktiraf Syed Hussein Jamaludin sebagai pemerintah. Bila diiktiraf oleh raja lain, maka secara automatiknya Syed Hussein Jamaludin telah menjadi Raja Perlis. Dan Perlis itu telah menjadi negeri yang berdaulat, iaitu negeri yang merdeka. Maka keturunan Jamaludin yang bergelar Syed inilah yang memerintah kerajaan Perlis hingga kini dengan gelaran Raja Perlis. Harus diingat. Macam korang mungkin tak sedar. Kamu kena ingat. Bukan semua sultan dalam Malaysia ini dipanggil sultan. Bukan. Semua dipanggil sultan. Kecuali Negeri Sembilan dan juga Perlis. Negeri Sembilan punya sultan dipanggil Yang Tuan Besar. Kemudian Perlis dia tak panggil sultan, dia pakai Raja Perlis. So yang lain-lain itu sultan. Cuma dua negeri ni je. Negeri Sembilan menggunakan Yang Tuan Besar dan juga Perlis menggunakan Raja Perlis, gelaran raja. Itu. Yang korang kena take note benda tu ya. Baik. Dan inilah dia bunga emas Perlis. Kalau kita perhatikan kita tahu bahawa antara negeri yang telah menghantar yang di-Pertuan ke? Bukan. Negeri Sembilan menggunakan Yang Tuan Besar. Baik. Kalau kamu tengok bahawa sebenarnya Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, mereka memang hantar bunga emas kepada Siam setiap 3 tahun sekali sebagai tanda persahabatan. Tapi Siam kata, Kedah, Kelantan, Perlis dan juga Terengganu menghantar bunga emas ini sebagai tanda
mereka mengakui ketuanan Siam ke atas mereka. Nampak tak salah faham? Nampak tak salah faham kat situ? Jadi kalau tanya Sultan Kelantan, tanya Sultan Kedah semua, kami bagi sebagai tanda persahabatan je. Kan. Tapi Siam kata, tak. Dia orang tu sedar bahawa dia orang tu di bawah perlindungan kami Siam. Sebab tu dia kena bagi bunga emas. Kan dah salah faham tu. Yang seorang kata, macam cukai ke? Ya betul. Dan tak speak to each other ke? Itulah. Kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi ya. Jadi sebab itu salah faham. Yang seorang tu anggap yang itu awet dia. Yang awet tu cakap apa? Taklah. Aku kawan je dengan dia. Dah tiba-tiba friend zone. Ambil. Tiba-tiba friend zone. Sudah. Okay. Mampus. Mampus. Mampulah kan. Jadi okay. Relatable ya. Ya, menangis tak berlagu. Ya, betul. Saya sedih. Okay. Alah, patah. Peribahasa patah tumbuh hilang berganti. Baik, apa susah? Cikgu pernah kena ke? Sorry lah. Come on lah. Baik. Ada perang ke yang disebabkan oleh kesalahfahaman tu? Ya, ada. Okey, nanti cikgu ada satu perang dipanggil perang bisik. Ada nama satu perang tu, Kedah dengan Siam dipanggil perang bisik. Kedah dengan Siam ni selalu perang. Ya, perang bisik. BISIK. Nanti cikgu bagi maklumat tentang itu. So perang di antara Kedah Perlis dengan Siam. Dia orang ni memang selalu perang. Memang selalu perang. Jadi nanti kita akan tengoklah. Kalau ada maklumat tu nanti cikgu bagi tahu. Baik. Tahukah anda, ini yang benda sedih ni. Korang tengok benda sedih iaitu tahukah anda bahawa wilayah Setul kemudiannya telah diserapkan sebagai wilayah Siam, manakala Kubang Pasu menjadi sebahagian daripada wilayah Kedah pada tahun 1859. Orang tahu tak, kalau ikut peta yang Setul ke atas kali ni sebenarnya dia termasuk apa tahu? Dia termasuk pulau-pulau yang cantik-cantik seperti ada macam Koh Samui, kemudian ada Koh apa lagi, pulau-pulau yang cantik-cantik bukan, putih, pantai, bersih apa semua kan. Tetapi telah diambil alih oleh Siam. Kita terlepas. Kita terlepas. Jadi inilah ruginya apabila kita tidak merdeka dan kita di bawah naungan kuasa besar lain. Baik. Kemudian kalau kita lihat satu lagi yang berkaitan bunga emas. Kita tengok bunga emas dia. Baik. Bunga emas merupakan sepohon bunga emas dan perkakas pengiring dengan kadar yang ditentukan oleh pihak raja dan kerajaan Siam. Bunga emas dihantar ke Bangkok setiap 3 tahun sebagai tanda persahabatan dan menjamin keselamatan. Maksudnya apa? Dengan memberi bunga emas itu sebagai tanda persahabatan antara negeri-negeri Melayu ni, iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis ni dengan Siam, tanda persahabatan. Bila bersahabat, kita akan menyerang satu sama lain ke? Tidak. Maka keselamatan negeri Perlis, Kedah, Kelantan terjamin kerana buat hubungan baik dengan Siam. Bunga emas tu kain emas je ke cikgu? Bukan. Boleh buat bunga emas setiap tahun. Yelah. Inilah dia bunga emas. Dia bukan kain. Dia memang emas. Batang tu emas. Batang pokok tu emas. Tu batang dia tu pun emas. Kemudian daun-daun dia pun emas. Ya, emas 24 karat. Ya, betul. Dan Perlis ada banyak emas ke sampai boleh buat bunga emas setiap 3 tahun? Kamu tahu tak bahawa kan kita ada jaringan emas di negara kita. Ada tiga laluan jaringan emas. Di Pahang, di Kelantan, di Terengganu dan juga di Kedah memang ada jalur emas dipanggil gold belt. Ada 1, 2, 3 daripada atas daripada Kedah tu, Perak tu sampai ke Negeri Sembilan dan Johor. Ada. Memang ada.
Jalur emas tu apa? Maknanya jalur emas tu adalah kawasan yang banyak emas. Dan memang negara kita banyak emas. Negara kita memang banyak emas. Kau tak tahu ke? Negara kita memang banyak emas. Sebab itu, pedagang-pedagang India dulu datang sini, dia kata apa? Tanah Melayu ini ialah Suvarna Bumi. Iaitu apa? Bumi emas. Suvarna, Suvarna Bumi, bumi emas. Kemudian Ptolemy, sejarawan Itali kata apa? Oh, tanah Melayu ni Golden Chersonesus, semenanjung emas. Kenapa diorang cakap pasal emas? Sebab negara kita memang banyak emas. Kan? Tak percaya. Korang tak percaya? Korang tengok, pergi tengok mak-mak korang sekarang. Cuba pergi tengok mak-mak korang sekarang. Kan ada emas kat sini, ada emas kat sini, kat sini lagi, kat sini lagi. Kan? Bila dia masak kan, gelang. Bila dia akan betul. Kemudian bila dia masak, bergerak-gerak emas kau. Jadi dia dah tahu kaya jangan diungkit. Dia tak ungkit pun. Bila dia lipat kain, kan. Alah, emas tu, emas tu. Emas. Cikgu, kalau ayah pakai emas, ayah kau pakai emas. Pelik juga tu. Tak. Ayah kau boleh pakai emas. Ayah boleh pakai emas. Boleh pakai emas, iaitu pakai emas. M-A-S-K, emas. Itu boleh. Okey, pakai emas, face mask. Jangan pakai emas Aina Damia. Kau menangis kenapa? Aduh, ya kau ni kan. Jual emas. Cikgu, lelaki kalau pakai jam emas yang dibuat daripada emas, boleh ke? Sebenarnya tak boleh. Kan? Okey, baik. Sebelum tu, cikgu bagi